Kalau dapati Tanjung Karang juga bersalah dan juga Gua Musang juga bersalah, dua-dua juga akan dihadapkan ke jawatankuasa. So let me deal one by one first. Ya, Tanjung Karang ada apa? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 36 6 dan 36/12. Okey. Bacakan. Tanjung Karang telah mengemukakan usul untuk merujuk ahli Parlimen Tasik Gelugor ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen di bawah Peraturan Mesyuarat 36/6 dan 36/12 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Yang berhormat Tan Sri Datuk, saya ahli Parlimen Tanjung Karang dengan ini memberi pemberitahuan di bawah aturan. Tanjung Karang kejap. Tanjung Karang dah hantar surat kepada saya kan? Ya, saya dah hantar. Saya dah terima kan? Dah terima. Okey, duduk kejap saya jelaskan. Okey, terima kasih. Kalau dah hantar dan saya dah terima tapi saya belum jawab lagi kan? Baik. Dah jawab, saya dah terima jawapan. Dah terima dah? Ya. Okey. Baik. Beluran? Ya, Yang Berhormat, usul Tanjung Karang pada hari Khamis yang lalu, Yang Berhormat, ahli Parlimen daripada Tasik Gelugor telah membuat aduan di dalam Dewan ini di hadapan speaker yang preside Dewan ketika itu untuk memperkuat kuasakan Peraturan Mesyuarat 80A. Penubuhan jawatankuasa. Penubuhan satu jawatan kuasa. Dan saya dimaklumkan ianya telah pun dihantar secara ofisial mengikut keputusan yang dibuat oleh timbalan speaker yang mempengerusikan mesyuarat. Saya melihat apa yang nak dibuat oleh Yang Berhormat Tanjung Karang ini adalah merupakan satu cubaan ataupun satu pernyataan untuk membela diri ataupun membuat satu penafian daripada apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Tasik Gelugor. Dan lazimnya di dalam peraturan mesyuarat Yang Berhormat 5 usul yang diterima awal ataupun aduan yang diterima awal oleh mana-mana ahli akan dideal oleh Yang Berhormat Speaker. Dan untuk permohonan di bawah 80A ini, Tasik Gelugor telah membuat aduan secara rasmi di dalam Dewan ini. Dan tindakan daripada presiden yang lalu, tindakan yang diambil oleh kerajaan dan Parlimen adalah untuk seperti yang dibuat oleh Yang Berhormat Bukit Gelugor adalah untuk menubuhkan satu jawatan kuasa menyiasat aduan yang dibuat oleh Tasik Gelugor. Jadi dalam kes ini Yang Berhormat, aduan intipati daripada aduan yang dibuat penting yang dibuat oleh Tasik Gelugor adalah satu aduan yang mesti dibuat penubuhan jawatan kuasa oleh Parlimen ini. Dan usul 36/12 yang dibuat oleh Tasik Gelugor Tanjung Karang adalah merupakan susulan daripada aduan yang dibuat oleh Tasik Gelugor dan ismnya penafian ataupun pembelaan. Jadi apa juga ujahan yang dibuat oleh Tanjung Karang dibuat 36/12 bolehlah dikemukakan dalam proceeding jika Parlimen membuat keputusan untuk mengemukakan usul di bawah 80A, Peraturan Mesyuarat 80A. Jadi perkara utama yang harus dideal oleh Parlimen ini adalah aduan yang dibuat oleh Tasik Gelugor di bawah 80A. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Baik, terima kasih. Secara kebetulan saya rasa beluran juga faham semasa apa yang berlaku kepada Bukit Gelugor waktu itu, saya juga berada dalam Dewan. So I understand the whole process. Baik, Tanjung Karang dan saya telah menerima usul sebenarnya. Tanjung Karang dan juga daripada usul daripada Gua Musang pada Jumaat yang lalu, dan isi kandungan saya faham. Yang Berhormat amat kecewa atas tuduhan yang telah dilemparkan oleh Tasik Gelugor terhadap Yang Berhormat berdua dalam ucapan beliau pada 21 bulan Mac yang lalu. Yang Berhormat menafikan tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah belaka. Namun, saya telah membaca handset dan meneliti apa yang disebut oleh Tasik Gelugor. Bagi saya yang diucapkan itu amat serius terhadap apa yang terhadap yang berdua dan juga Menteri dan Perdana Menteri dan Kerajaan. So saya nak maklumkan di sini bahawa Dewan ini bukan mahkamah. Dewan ini bukan mahkamah. Namun kita berjalan atas berfungsi kepada panduan peraturan mesyuarat yang sama-sama kita bina dan bersetujui dan Perlembagaan Persetujuan. Jadinya keputusan mesti dibuat dan tindakan mesti diambil sama ada terhadap Yang Berhormat berdua
maupun tasik gugur kerana perkara-perkara yang di hadapan kita ini amat berat yang melibatkan maruah dan kredibiliti yang berhormat kerajaan, Perdana Menteri dan Parlimen. Saya mempunyai dua option sebenarnya. Satu ialah setelah mendengar dan mendapat semua penjelasan dari semua yang terlibat dari kedua-dua belah pihak, saya boleh gunakan peraturan 3612 menghadapkan yang berhormat Jawatankuasa hak dan kebebasan dan keputusan dan hukuman akan ditentukan oleh Jawatankuasa ini, atau saya boleh tubuhkan satu Jawatankuasa baru seperti dibenarkan oleh peraturan 80A. I have two choices. Straight menghadapkan yang berhormat dan yang berhormat ke Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat, ataupun saya boleh tubuhkan Jawatankuasa di kalangan ahli di dalam Dewan ini. Jadi ingat yang berhormat, hukuman sekali ini akan berat. Pasti saya akan kenakan hukuman berat kerana telah saya berkali-kali memberi amaran dan ingatan agar semua isu politik mesti dibahaskan, didebat, dipertarungkan di atas pentas di luar. Itu pentas politik, bukan di Dewan ini. Jadi saya juga telah menaklurkan jangan gunakan masa kita di sini untuk main politik dan kepartian. Masa Dewan yang dimulia ini hendaklah kita gunakan untuk berbincang, bahas, berunding isu negara dan isu rakyat terbanyak. Baik, seperti yang Bulu Orang katakan tadi very clear. Saya akan deal one by one. Apa pun juga, kita mempunyai mekanisme yang cukup jelas. Jadi saya akan gunakan itu semua. Dan apa-apa juga keputusan, bukan keputusan saya. Keputusan yang dibuat itu ialah oleh Jawatankuasa. Saya cuma melafazkan keputusan itu di sini. Jadi untuk itu kita ada 3 hari lagi. InsyaAllah saya akan meneliti apa juga, malah saya telah membaca word by word daripada handset oleh Tasik Gelugur, dan saya telah pun menulis kepada beliau untuk mendapatkan fakta-fakta yang telah pun beliau sebut itu dengan membuktikan bukti-bukti yang jelas agar saya dapat deal yang tu. Dan lepas itu saya akan call Yang Berhormat Gua Musang dan Tanjung Karang untuk tindakan selanjutnya, dan kalau dapati Tanjung Karang juga bersalah dan juga Gua Musang juga bersalah, dua-dua juga akan dihadapkan ke Jawatankuasa. So let me deal one by one first. Yang Berhormat Speaker, saya terima bahawa Yang Berhormat akan mengambil tindakan, dan lazimnya satu usul akan dibawa oleh kerajaan. InsyaAllah akan dibawa. Dan semua keterangan-keterangan itu akan dikemukakan. Yes. Keterangan Tasik Gelugur, keterangan Pasti. Tanjung Karang, keterangan Gua Musang. Dan semua yang nama-nama yang terlibat itu boleh dipanggil menghadap dan prosiding boleh dibuat. Akan saya buat. Saksi juga boleh dipanggil. Saya akan panggil. Jadi kita berdoa agar Yang Berhormat dan kerajaan akan mengumpulkan usul di bawah 80. InsyaAllah saya akan buat. Dan kita akan invoke perkara 9 di Akta 387 seperti yang dicadang oleh Yang Berhormat Tasik Gelugur. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. InsyaAllah. Thank you.